how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandisa. So apa khabar anda semua? So hari ni sebagaimana yang anda tahu, kita nak buat throwback. Kita nak buat remake lagi menu-menu yang pernah saya paparkan satu ketika dulu, 2-3 tahun yang dulu. Iaitu saya nak masak dengan satu pucuk segala pucuk dekat negara Malaysia ni yang paling saya suka, yang paling I favorite. Dah banyak saya tunjukkan resipi-resipi dengan menggunakan pucuk ni. Tetapi hari ni mesti dah tahu kan nak buat apa kan. So kita nak buat pucuk betik masak lemak dengan udang yang besar-besar dan dimakan dengan nasi putih, dimakan dengan sambal belacan nenas. Dan hari ni tak dapat cari ikan terubuk, jadi saya menggunakan ayam saja. Quick. Bila dah tahu kita nak buat apa pada hari ini, nak masak apa pada hari ini, nak makan apa pada hari ini, so stay tune in this video. Jangan jumping, jangan skip. Sebab nanti kalau you skip jumping, saya takut awak buat tak jadi. Tu pantang dia, tabu dia. So saya nak pantun sikit daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this. This one is a papaya shoot ataupun pucuk betik. Nampak ni? Ini adalah daun betik ataupun pucuk betik Look at this. This one is a papaya shoot ataupun pucuk betik. Bagi mereka yang tak tahulah. So kalau first time baru tengok, ni dia macam ni Dia punya bahagian pucuk betik. Previously I have shown you how to make masakan dengan berasaskan pucuk betik. Hari ni saya nak masak lagi sebab pucuk betik ni is my favorite. Okay, so today we want to make a throwback ataupun remake again my video. So as you know, today we want to make a pucuk betik masak lemak udang ataupun papaya shoot with the coconut milk and prawn. Okay, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient. Tapi sebelum kita siapkan dulu, kita bersihkan dulu kita punya papaya shoot ataupun pucuk betik kita dulu. Okay. Okay, so sekarang ni kita ambil pucuk betik ni bahagian yang lembut This one is the bahagian yang soft, yang lembut ni. Kita potongkan sampai sini. So we take it out macam tu Kita siapkan, buang dia punya ari-ari luar dia. We divide by 2 kita siap-siapkan je Okay, daun ni kita potongkan macam tu je Alright, like this. Okay, kita potongkan begitu. Ini bahagian batang dia yang soft and tender. So kita siapkan dia punya ari-ari luar dia, kita buang macam ni Okay, supaya kalau direbus nanti dia akan cepat empuk So kita divide by 2 Okay, so kita cari bahagian yang lembut sikit ni, kita potong daripada atas ni dan kita siapkan begitu. Okay, so untuk bahagian batangnya pula ini bahagian batang yang lembut sangat jadi kita potongkan dia kecil-kecil like this. Okay, yang ni kita buang lah. So kita potongkan dia macam ni Okay, and kita akan rebuskan nanti. And do it all. So sekarang ni kita dah siap siangkan dia. So sekarang ni apa yang perlu, kita kena basuh bersih-bersih sebelum kita celurkan, kita rebuskan. Okay, so this one is a boiling water yang telah mendidih. Ini little bit of salt, sikit garam. Ini daun yang telah kita basuh we wash first. Okay, kita masukkan dan kita celurkan dia. Dan lastly kita masukkan yang pucuk ni sebab yang pucuk ni dia very soft, dia akan cepat lembut nanti hancur pula kita rebuskan dalam 2-3 minit supaya dia soft and tender dan pahit dia agak kurang Okay, so now after 2-3 minit, nampak ni dia punya air dia dah warna ke hijau-hijauan. Air ni you boleh minum untuk kesihatan. Okay, boleh cegah denggi, malaria, COVID-19 pun boleh. Okay, switch on the stove and tapiskan, buangkan air dia untuk kita, dan kita sejukkan dulu kita punya sayur kita So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, ini dia daun papaya yang telah kita rebuskan, yang telah kita celur. And we need this one is a prawn ni, udang yang agak besar. Udang ni di dalam peti ais is a XXL size secukupnya. This one is onion and garlic, bawang putih.
One is a dry shrimp ataupun udang kering secukupnya. This one is around 1 tablespoon. Saya suka masak ni ada rasa udang kering lagi. And this one is anchovies ikan bilis secukupnya. Little bit of shrimp paste sedikit belacan. Kenapa kalau kita masak lemak pucuk betik ni kena ada semua ni ada udang kering, ada ikan bilis dan ada belacan, sebab untuk rasa kuah tu kaya dengan rasa cukup dengan udang dan ikan bilis jadi tak terasa sangat dia punya pucuk betik tu terlampau pahit sangat, okey. So saya suka letak dua-dua, jangan kedekut sangatlah, nak makan sedap kan. Okey. And 1 bowl of coconut milk santan kelapa secukupnya, okey. So now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. And this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is the anchovies and belacan ataupun shrimp paste dan juga ikan bilis, okey. We blend it together, kita kisarkan dia halus, okey. Okay, so now we sorting our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. Okay, kita masukkan. Ya. Kita tumiskan tanpa menggunakan minyak. Look at this, kita punya bumbu kita dah is quite dry, super dry, dia dah masak. Ya, tujuan dia supaya bumbu ni masak dulu. In little bit of salt, sikit garam. You can have MSG or sugar, is up to your taste. Terserah kepada cita rasa anda, okay. We add in plain water, air secukupnya, okey. So look at this, is boiling already, dia dah mendidih, ya. So now we add in this one is a papaya shoot ataupun pucuk betik kita yang telah kita rebus tu, kita masukkan, ya. And mix lah, kita adukkan, okey. And together with this prawn dengan kita punya udang kita sekali mix ni kita adukkan, okey. Okay, also look at this, is boiling already, dia dah mendidih. Nampak ni dah sebati Alright. And lastly we given coconut milk ataupun santan kelapa, kita masukkan. Okay. Alright. Low heat the fire, ya. Kita kecilkan api supaya santan dia tak pecah. Kita kena estimate dia punya api. And lastly kita taburkan udang kering yang telah kita tumbuk. This one is a dry shrimp yang telah kita pounding, okay. After we pounding it, okay, kita masukkan untuk rasa udang kering je. Wala So now we waiting it's boiling, kita tunggu sampai dia mendidih, okey. Also look at this, nampak dia dah mendidih. Kita punya udang kita dah masak, ya. So our prawn is cooked already, kita punya udang kita dah masak, ya. Kuah kita pun dah agak pekat, dah mendidih. Okay, jangan rebus terlampau lama pula, ya. Kita tak mau kita punya sayur kita bonyok, okey. Ready to be served, okay? Oh, tada! So ini dia masak lemak pucuk betik dengan udang, ya. This is a papaya shoot prawn coconut milk, my version Portu Jawa. And our side dish today kita punya, saya ada sambal belacan nanas. This one is a pineapple sambal belacan. And fried chicken, ya, ayam goreng. Biasanya saya suka makan dengan ikan terubuk bakar, tetapi oleh kerana hari ni tak dapat cari ikan terubuk, kita makan dengan ayam goreng, okey. Dan juga nasi putih. So itu saja. So now I zoom it for you, okey. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this. Ini adalah pucuk betik masak lemak dengan udang sebesar-besar udang ni, nampak ni. Sebesar-besar udang is XXS
L size udang. Dan kita ada sambal belacan nanas. Dan kita ada ayam goreng hari ni untuk kita makan. So kita masak dan kita makan. Bila dah terhidang macam ni, apa lagi? Marilah kita makan. So jemput makan semua. Kita rasa dulu kita punya kuah. Kuah lemak ni. Wow. Gustoso. Enak. Memang sedap. Sebab tu kita masak lemak ni, mesti kena letak udang kering, ikan bilis, belacan, kita combine sekali. Sebab seperti ni dia ada keluarkan rasa pahit. Jadi kalau rasa pahit tu dikombinekan sekali dengan stok-stok tu, menjadikan satu kuah yang sedap sangat. Ditambah lagi dengan rasa udang yang pure, yang tulen, yang asli. So tanpa membuang masa, marilah kita makankan dia. Okay. So kita letak kuah kat sini. Okay. Dan kita ambil kita punya ni pucuk betik kita ni ya. Kita potekkan dia macam ni. Okey. Okey, kita letak kat luar ya. Okey. So kita masukkan mulut kita, okey. Wow, that my favorite. I really love. Tak tahu nak digambarkan betapa sedapnya. Rasa macam nak menjerit. Sebab kita dah biasa makan pucuk betik. Jadi pucuk betik ni walaupun dia pahit-pahit sikit, dia rasa macam enak kat mulut kita. Memang sedap. Ditambah lagi dengan sambal belacan nanas ni. Wow, what amazing. Memang sedap dia. You kena cuba ya. Dia letakkan sambal belacan ni, dia punya pucuk betik ni. Wow. Banyak khasiat pucuk betik ni. Ada orang kata untuk demam denggi, ada orang kata untuk malaria. Yang baru-baru ni untuk COVID-19 pun boleh mencegah, dia anti sebab kalau ubat COVID-19 tu daripada malaria, maka boleh juga digunakan pucuk betik sebagai anti tau, mencegah. So kita opekkan situ punya udang ni ya. Okay. Wow, so amazing. Kita makan lagi dengan kita sambal. Okay, dan kita letakkan kita punya daun papaya. Muda yang tu pahit, yang ni muda sikit Wow, sedap tu udang yang besar-besar macam ni memang muai kalau kita makan Enak. Ditetapkan lagi dengan sambal belacan nanas kita ni. Wow. Okay, jangan lupa kita ada ayam. Kita makan ayam. Bagi anda kat sana yang tu Elio, pucuk betik ni kat mana boleh dapat kan? Masakkan lemak. Kalau tak ada udang yang besar-besar, pakai udang kecil pun boleh juga. Okey. Yang penting dah ada rasa udang kering, udang, ikan bilis dan belacan di-combine untuk kuah tu. Jadi dia kurang rasa terlampau pahit Jadi kita boleh makan, dia rasa lemak-lemak, pahit-pahit sikit, pahit-pahit obat dan sedapnya. So, kepada anda semua, bagaimana dengan resepi hari ini? It's a very classic punya resepi. Dan I really love. Okay. So sekarang ni saya nak habiskan saya punya sayur mayur saya dengan nasi. Tak boleh record terlampau panjang, nanti durationnya panjang pula kan. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton, terima kasih kerana telah like. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wani Isa, untuk anda semua. Bye.